Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairi Nisa binti Imam Akhir. Nombor matrik 057747. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang definisi pengangguran. Pengangguran merupakan satu keadaan apabila terdapat tenaga buruh yang sanggup bekerja tetapi tidak mendapat pekerjaan. Pengangguran dalam ekonomi menunjukkan wujudnya lebihan penawaran buruh dalam sesebuah negara. Keadaan ini sebenarnya menunjukkan pembaziran faktor buruh dalam negara dan merugikan negara tersebut. Pengangguran juga boleh disebut untuk orang yang malas bekerja. Pengangguran boleh dibahagikan kepada 7 jenis. Yang pertama, pengangguran geseran. Yang kedua, pengangguran kitaran. Yang ketiga, pengangguran struktur. Yang keempat, pengangguran semula jadi. Yang kelima, pengangguran bermusim. Yang keenam, pengangguran teknologi. Dan yang ketujuh, pengangguran tidak ketara. Pengangguran geseran berlaku apabila individu tidak bekerja buat sementara disebabkan oleh perpindahan individu dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Pengangguran kitaran pula apabila berlaku kemelesetan ekonomi, firma akan mengurangkan tingkat pengeluarannya. Yang ketiga, pengangguran struktur. Pengangguran ini wujud apabila ekonomi negara berubah daripada ekonomi berorientasikan pertanian kepada perkilangan. Yang keempat, pengangguran semula jadi, disebabkan oleh faktor geseran dan perubahan struktur dalam ekonomi. Yang kelima, pengangguran bermusim, berlaku dalam sektor pertanian pada masa atau musim tertentu dan bersifat sementara. Yang keenam, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi berlaku apabila teknik pengeluaran berubah dari kaedah tradisi kepada kaedah moden. Dan yang terakhir, pengangguran tidak ketara. Terdapat terlalu ramai pekerja dalam sesuatu pekerjaan sehingga menyebabkan produktiviti lebihan tenaga buruh adalah sifar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amal Hayati binti Muhammad Hussein, nombor matrik 057889. InsyaAllah dalam video ini saya akan menerangkan tentang inflasi. Inflasi didefinisikan sebagai tingkat harga umum secara berterusan dan tidak terbatas. Kenaikan harga umum di sini bermaksud kenaikan harga secara keseluruhan ke atas kebanyakan jenis barang dan perkhidmatan yang dijual beli dalam ekonomi. Tingkat harga umum diukur dengan indeks harta pengguna iaitu IHP. IHP ini adalah berasaskan kepada sekumpulan barangan dan perkhidmatan iaitu bakul pasaran yang mewakili corak perbelanjaan purata sesebuah isi rumah atau yang dibeli oleh pengguna. Okey, di sini dalam pembinaan IHP ada 2 perkara penting yang kita perlu ambil tahu dan kita beri perhatian. Yang pertama, pemilihan jenis barangan. Yang kedua, pemilihan tahun asas iaitu tahun yang dijadikan asas perbandingan. Baiklah, untuk pengetahuan semua, kadar inflasi diambil daripada kadar peratus perubahan IHP pada sesuatu masa. Antara faktor berlakunya inflasi ini adalah kerana terlalu banyak wang mengejar banyak barang yang sedikit. Keadaan ini mewujudkan lebih banyak permintaan dan tingkat harga umum naik. Okey, selain itu, inflasi juga disebabkan kenaikan kos pengeluaran seperti kadar upah dan harga bahan mentah. Keadaan ini menyebabkan keuntungan firma berkurang dan memaksa firma menaikkan harga barang dan perkhidmatan. Seterusnya, seperti mana yang anda boleh lihat pada video ini, cara untuk mengukur indeks harga pengguna adalah seperti berikut. Indeks harga pengguna IHP sama dengan IHP tahun semasa tolak IHP tahun asas per dengan IHP tahun asas darab 100. Okey, seterusnya untuk kesan inflasi terdapat 5 kesan di sini. Yang pertama,
menaikkan harga barangan ekspor. Yang kedua, penurunan kuasa beli wang. Yang ketiga, penurunan taraf hidup masyarakat. Yang keempat, penurunan pendapatan benar individu. Dan yang terakhir, meningkatkan kos hidup masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira binti Sulaiman dan nombor metrik saya 057779. Hari ini saya akan menerangkan tentang subtopik yang saya dapat, iaitu defisit imbangan pembayaran. Defisit imbangan pembayaran ini dikenali sebagai imbangan pembayaran defisit yang bermakna negara dalam imbangan antarabangsa pembayaran perbelanjaan berbanding pendapatan. Faktor bagi defisit imbangan pembayaran ialah jumlah bayaran yang diterima dari luar negara adalah kurang daripada jumlah bayaran yang dibuat ke luar negara dalam tempoh itu. Hal ini menyebabkan bekalan wang berkurang dalam ekonomi dan seterusnya mengurangkan kegiatan ekonomi. Kemudian, kesan defisit imbangan pembayaran ialah defisit atau kurangan dalam akaun semasa ataupun akaun modal. Kurangan dalam akaun semasa memberi petunjuk bahawa nilai import barang dan perkhidmatan adalah melebihi nilai ekspor. Defisi dalam akaun modal pula merujuk kepada berlakunya lebihan pengaliran keluar modal, jangka pendek dan jangka panjang berbanding pengaliran masuk modal ke dalam negara. Kemudian, yang ketiga, menyebabkan pengurangan pasaran pertukaran asing forex bekalan dana negeri. Permintaan bertambah supaya kenaikan kadar pertukaran asing, kadar pertukaran mata wang jatuh. Yang terakhir, menjelaskan kestabilan nilai mata wang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurafika binti Mat Sufyan, nombor metrik 058525. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan ekonomi yang lembab. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang digambarkan oleh kenaikan keluaran dalam negara kasar KDNK benar tahun semasa berbanding dengan tahun sebelumnya. KDNK benar ialah nilai barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan dalam sesebuah negara mengikut harga tetap pada tahun asas. Pertumbuhan ekonomi yang lembab merupakan salah satu masalah makroekonomi yang berlaku akibat kemelesetan ekonomi. Kemelesetan ekonomi ialah penurunan KDNK benar bagi 2 suku tahun secara berturut-turut. Jika berlaku kemelesetan ekonomi, maka berlakunya kemerosotan ekonomi. Seterusnya berlaku pelaburan langsung asing dan domestik ekonomi berkurang. Selain itu, peluang pekerjaan menurun kerana pendapatan per kapita menurun dan akhir sekali berlakunya taraf hidup dan kebajikan masyarakat merosot. Seterusnya, kepentingan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi sangat penting bagi mengatasi masalah makroekonomi iaitu pertumbuhan ekonomi yang lembab. Kepentingan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi antaranya dapat meningkatkan pelaburan langsung asing dan pelaburan domestik. Seterusnya, kenaikan taraf hidup masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan taraf hidup melalui pendapatan per kapita yang tinggi. Di samping itu, dapat mewujudkan peluang pekerjaan dan mengurangkan pengangguran dan akhir sekali dapat mengatasi masalah kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatimah Husna binti Sulaiman, nombor metrik 057731. Hari ini saya akan menerangkan tentang matlamat makroekonomi. Yang pertama, tingkat guna tenaga penuh. Tingkat guna tenaga penuh diukur oleh kadar pengangguran, iaitu kurang daripada 4%. Dalam keadaan ini, kegiatan ekonomi akan meningkat kerana faktor pengeluaran digunakan sepenuhnya. Keluaran negara meningkat dan berlaku peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi. Apabila guna tenaga penuh dicapai, KNK sebenar sama dengan KNK potensi. Yang kedua, kestabilan tingkat harga umum dicerminkan oleh kadar inflasi yang rendah dan mengalami perubahan yang minimum. Yang ketiga, membaiki imbangan pembayaran.
iaitu imbangan pembayaran defisit. Yang keempat, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, iaitu pertumbuhan ekonomi bermakna kegiatan ekonomi semakin meningkat. Ini akan meningkatkan peluang pekerjaan dan mengurangkan pengangguran. Seterusnya, taraf hidup dan kebajikan masyarakat terus meningkat. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.